Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan cara untuk ambil gambar bunga api dengan perfect. Jom cek Instagram ni. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. So, untuk episod kali ni, kita akan bincangkan cara untuk anda ambil gambar bunga api dengan perfect. Dah tak lama dah kan kita nak sambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. So, dalam situasi COVID macam ni, tak tahulah dekat mana akan ada bunga api. Tapi in case kalau ada, so anda boleh gunakan tips ni untuk shoot bunga api. Dan New Year pun dah tak jauh dah. So, in case kalau COVID dah okey, mungkin akan ada sambutan New Year. So, jom kita tengok tips macam mana nak shoot dengan bunga api. Alright, first kali untuk shoot bunga api ni, kita mestilah ada peralatan dahulu. Peralatan yang anda kena ada adalah kamera dan juga tripod untuk shoot bunga api. Tak kisahlah kalau anda ada DSLR ataupun mobile phone, pakai handphone pun boleh untuk shoot bunga api ni. Janji tripod mesti kena ada. Tripod ni penting sebab kita nak letak kamera kita ni dalam keadaan statik. So, kalau kita pegang dengan tangan kita, pergerakan yang berlaku dekat tangan ni akan menyebabkan bunga api tu tak sharp sebab kita nak shoot dengan slow shutter speed. And then, kalau anda boleh ada shutter release, lagi bagus untuk anda sebab anda tak perlu tekan dekat kamera. So, anda boleh kurangkan camera shake. Tapi kalau anda tiada shutter release cable pun, it's okay. Anda masih lagi boleh gunakan timer dekat kamera anda. Alright, step yang kedua adalah anda kena pasti dahulu tempat tembakan bunga api. So, kalau untuk sambutan kemerdekaan ataupun tahun baru ni, tak semua tempat akan ada tembakan bunga api. Jadi, anda kena ketahui dahulu tempat mana yang ada tembakan bunga api. Kalau boleh, kita tahu terus dekat mana bunga api tu naik ditembak. So, lagi senang sebab kalau kita tahu lokasi saja tapi kita tak tahu kat mana bunga api tu ditembak, boleh jadi dia berada di seberang jalan, boleh jadi dia berada di satu tempat yang kita tak sangka. So, kalau dah jadi macam tu, kita letak kamera dan tunggu bunga api naik. Waktu tu kita dah tak sempat nak setting kamera, tak sempat nak setting kompo dan sebagainya. So, sebaiknya kita tahu dahulu dekat mana lokasi tembakan bunga api tu. So, normally kalau bunga api tu ditembak di event macam sambutan malam tahun baru ataupun malam kemerdekaan dan sebagainya, kita boleh tanya pada pegawai-pegawai ataupun event management yang ada dekat situ. Sebagai contoh, ada polis, ada rela dan sebagainya. So, kita tanya dekat diorang, dekat mana lokasi sebetulnya bunga api tu ditembak. Dan sebaiknya anda pergi dahulu ke lokasi diorang tembak bunga api tu dan tanya dekat firework technician dekat situ. Anda tanya dia berapakah ketinggian bunga api tersebut. So, anda boleh agak untuk anda adjust komposisi dan juga lokasi yang anda nak duduk. Kalau bunga api tu tinggi, kita kenalah duduk agak jauh sikit daripada lokasi tembakan tu, supaya kita boleh dapat penuh bunga api yang kita nak shoot tu. Dan kalau bunga api tu rendah, kita tak bolehlah duduk terlalu jauh sebab nanti bunga api tu mungkin terlalu kecil ataupun mungkin dia akan terlindung dengan pokok-pokok dan sebagainya. Alright, step yang ketiga adalah anda kena tinjau dahulu kawasan yang anda nak shoot tu. Kalau step yang kedua, kita kenal pasti dahulu kawasan bunga api yang hendak ditembak. Tapi step yang ketiga ni, kita kena kenal pasti kawasan yang kita nak shoot gambar tu. Step yang ketiga ni sangat penting untuk kita cari elemen-elemen yang menarik untuk kita masukkan ke dalam gambar kita. Paling best kalau kita boleh dapat view dengan reflection air, tak kisahlah laut ataupun tasik, ataupun kita juga mungkin boleh cari lokasi-lokasi yang ada momen pengunjung yang menarik. Seperti dalam gambar ni saya shoot dekat Tasik Darul Aman. Dah tak ingat dah sambutan kemerdekaan ataupun sambutan tahun baru. Tapi saya nampak ada dua orang couple yang duduk untuk tengok bunga api. So, memang cantik diorang duduk dekat situ. So, apa lagi, saya jadikan diorang ni sebagai subjek untuk saya ambil gambar dengan bunga api. Kalau dekat dalam gambar ni nampak macam tenang, nampak macam kosong. Tapi sebenarnya dekat bahagian belakang saya ni, ketika saya shoot gambar tu, penuh dengan orang yang sedang berdiri. So, nasib baik diorang tak datang ke hadapan kamera dan mengganggu proses syuting pada waktu malam tu. Untuk bunga api yang panjang melebihi 5 minit, saya cadangkan anda cari beberapa lokasi untuk anda shoot gambar bunga api tersebut. So, anda carilah beberapa kompo yang berbeza, angle yang berbeza dan sebagainya. So, janganlah cari lokasi yang jauh daripada lokasi yang anda shoot mula-mula tu. Nanti tak sempat pula shoot, bunga api dah habis ditembak.
Kalau anda fokus dekat satu tempat saja, maka anda akan dapat gambar dengan kompo yang sama. Yang berbezanya cumalah pattern bunga api tersebut. So gambar sama tapi pattern bunga api saja yang berbeza. So rugilah dekat situ, sebab kalau kita boleh cari 3 tempat yang menarik, maka kita dah dapat 3 gambar yang boleh kita gunakan dengan angle yang berbeza-beza, kompo yang berbeza-beza. Sebagai contoh gambar ni. Gambar ni saya rakamkan di Alostar. Masa tu ada pertunjukan bunga api sempena musical fountain di Alostar. Bunga api ni dia tembak agak lama, 5 minit ke atas. So disebabkan saya telah membuat tinjauan awal dekat lokasi, maka saya dapatlah beberapa spot yang menarik untuk diambil gambar. So dalam waktu bunga api ni tengah ditembak, maka kalau kita dah dapat gambar yang menarik dekat satu kompo tu, maka kita ubahlah ke lokasi yang lain. Kemudian kalau anda nak pergi ke tempat yang agak terpencil, pastikan anda bawa kawan lah. Sebab malam sambutan tahun baru ni ramai orang keluar. So bahaya, takut berlaku rompakan dan sebagainya. Sebab kita bawa barang kamera ni mudah menjadi target. So pastikan kita ada kawan untuk defend diri kalau jadi apa-apa. Alright, step yang keempat adalah kita perlu membuat persediaan. Kalau boleh, kita kena bersedia 30 minit awal di lokasi yang kita nak shoot gambar tu. Yang pertama adalah kita nak pastikan kat tempat tu orang lain tak pergi, sebab kita dah pergi dulu dah. Kalau tak, mungkin orang akan berdiri ramai dekat situ dan kita susah untuk shoot gambar. Kemudian pastikan kita setting siap-siap kamera sebelum bunga api ditembak lagi. Kalau bunga api dah start tembak, baru kita nak ajar setting mana yang terbaik untuk bunga api kita. Maka bunga api tu dah habis tembak pun belum tentu lagi kita akan dapat setting yang terbaik untuk bunga api kita tu. Dan kalau tempat tu adalah tempat tumpuan ramai, pastikan orang tak akan datang dan berdiri di hadapan anda selepas anda set up kamera anda tu. Penat-penat anda tunggu kat situ 30 minit, tiba-tiba apabila tembak saja bunga api, ramai yang datang dan berdiri di hadapan kamera anda. So, anda nak kena ubah lokasi dan anda nak kena cari kompo yang baru, merugikan masa anda dan anda mungkin terlepas momen-momen yang menarik daripada bunga api tu. Alright, step yang keenam adalah anda kena kenal pasti dahulu teknik yang anda nak gunakan untuk shoot bunga api tu. Teknik untuk shoot bunga api ni dia ada banyak. Yang pertama sekali adalah single exposure. Single exposure ni dia macam kita shoot gambar yang biasa saja. Kita setting kamera dan kita ambil sekeping gambar dan gambar tu turn out cantik. Daripada foreground sampai background sampai bunga api semua cantik. So kalau kita dapat lokasi yang cantik macam tu, pencahayaan dekat foreground, dekat background dah cantik, kemudian dekat bunga api pun kita boleh gunakan setting yang sama, maka dalam sekeping gambar tu kita dah boleh hasilkan gambar yang perfect. Next, kita boleh gunakan teknik multi exposure dekat dalam kamera kita tu. Multiple exposure ni dia akan blendkan beberapa keping gambar menjadi satu keping gambar. Multiple exposure ni biasanya kita akan gunakan dekat lokasi yang bunga api dia naik dekat satu tempat serentak. Sebagai contohnya, dia naik dekat sini, kemudian dia naik lagi dekat sini, kemudian dia naik lagi dekat sini. So kita gunakan multiple exposure untuk elakkan bunga api tu overexpose. Kalau kita shoot dengan single exposure, di setiap overlap bunga api ni akan overexpose. Yalah, bunga api ni satu dah exposure dia dah cantik. Bila dia overlap, tempat yang overlap tu akan jadi overexpose. Dan bila dia overexpose, dia akan hilang detail warna. Dia akan jadi putih je dekat situ dan kita dah hilang detail warna dan warna bunga api tu jadi tak cantik lah. Tapi dengan teknik multiple exposure ni, kita boleh overlap setiap bunga api yang ada dekat scene tu, dan setiap overlap bunga api tu dia takkan overexpose. So itulah kegunaan multiple exposure untuk shoot bunga api. Teknik yang ketiga yang kita boleh guna adalah teknik digital blending. Digital blending ni dia sama saja macam multiple exposure. Cumanya kita blendkan gambar-gambar yang kita dah ambil tu di dalam Photoshop. Biasanya kita letak saja kamera kita dan kita ambil beberapa keping gambar dan balik kita just masukkan dalam Photoshop dan blendkan dia menjadi sekeping gambar, sama macam teknik multiple exposure tu. Cumanya multiple exposure ni dibuat terus di dalam kamera, tapi untuk digital blending ni kita buat guna Photoshop. Tapi result dia adalah sama saja. Dan kebaikan digital blending ni adalah kita boleh pilih bunga api yang kita tak nak untuk kita buang, dan bunga api yang kita nak kita boleh masukkan gambar tu. Kalau dalam kamera kita shoot, kita tak tahu gambar tu cantik ataupun tak, tiba-tiba dia dah blend jadi sekeping gambar. So bila kita dah habis shoot multiple exposure, katakan 15 saat, kita tengok gambar yang jadi tu tak berapa menarik. Jadi kalau digital blending ni, kita boleh just shoot saja gambar, shoot dan balik kita just cari gambar-gambar yang cantik, maka kita blend gambar-gambar yang cantik saja untuk dijadikan sekeping gambar. Alright, teknik yang keempat adalah teknik overlay. Teknik overlay ni sebenarnya dia sama saja macam teknik digital blending dan juga multiple exposure. Dan step dia pun sama juga macam kita
ambil gambar untuk buat digital blending. Kita ambil dulu gambar, skeping. Kemudian kita overlaykan dia di dalam kamera. Bukan semualah kamera yang boleh overlay gambar ni. Macam Nikon dia boleh overlay, tapi kalau untuk brand lain saya tak pasti. Ada juga setengah brand yang boleh overlay gambar ni dalam kamera. So bila kita dah ambil gambar ni, kita pilih beberapa gambar yang terbaik dan kita overlaykan dia di dalam kamera. So bila kita overlaykan dia, maksudnya kita dah cantumkan beberapa keping gambar menjadi sekeping gambar. Dan apa yang best dengan kamera overlay ni adalah gambar yang terhasil tu adalah dalam format RAW. So kalau kita overlay gambar RAW, maka format yang terhasil adalah format RAW. Kalau kita balik buat digital blending, satu gambar yang terhasil last kali tu, dia dah tak boleh lagi kita save dalam format RAW. Tapi kalau overlay dalam kamera, masih lagi boleh save dalam format RAW. So kamera overlay ni one of the best lah. Tapi pastikan komposisi gambar tu tak boleh berubah langsung walaupun sedikit. Kalau berubah walaupun sedikit, dia akan ada macam efek ghosting. So dia kena kekal dekat situ, tak boleh bergerak walaupun sikit. So gambar yang terhasil tu memang akan jadi gambar yang perfect. Teknik yang terakhir untuk shoot bunga api adalah teknik bulb mode dengan black cut. Okey, ni ramai orang pakai teknik ni untuk shoot bunga api. Dalam bulb mode dekat kamera kita ni, kita boleh tekan dan biarkan exposure tu berjalan selama mana yang kita nak. Kalau kita biarkan sampai 30 minit pun, 30 minit kamera akan recordkan gambar tanpa stop. Jadi kita yang akan stopkan sendiri. Kita boleh setkan ke bulb mode, kemudian kita tutupkan lensa kamera kita dengan black cut. Black cut ni adalah satu kertas hitam. Tak kisahlah kertas ke apa ke, tapi kita boleh gunakan untuk tutup depan kamera kita tu supaya cahaya tak masuk. So dengan menggunakan teknik black cut ni, kita boleh pilih bunga api mana yang kita nak masukkan ke dalam kamera kita. So bila kita shoot saja gambar, kita letak black cut dekat hadapan kamera ni, kemudian kita nampak bunga api yang cantik, kita buka, kemudian kita tutup balik. Kemudian bila nampak lagi bunga api yang cantik, kita buka dan kita tutup balik. Sampailah beberapa shot bunga api yang kita nak. Kemudian kita pun stop bulb mode tu dan save gambar tu. Teknik ni akan jadi satu teknik yang hebat kalau anda mahir untuk kawal black cut tu. Tapi kalau anda tak mahir untuk kawal dia, potensi untuk gambar tu rosak sangat tinggi. So bayangkan kalau bunga api tu shoot selama 5 minit dan kita ambil sekeping gambar selama 30 saat. Okey, kemudian selepas 30 saat kita tengok gambar tu tak jadi. Kita shoot lagi guna teknik black cut. Kemudian selepas 30 saat gambar tu tak jadi lagi cantik. So berapa kali sahaja try yang kita boleh try untuk dapatkan bunga api yang cantik. Dan kemungkinan untuk kita terlepas momen bunga api yang cantik tu adalah tinggi. So teknik black cut ni, kalau anda dah betul-betul mahir, barulah anda guna, dan tak disuggestkan untuk orang yang baru main kamera untuk gunakan teknik black cut ni. Bayangkanlah anda dah berada di satu lokasi tu, anda dah cari kompo semua, tiba-tiba first try tak jadi, second try tak jadi, third try tak jadi. Maka anda akan habiskan keseluruhan masa untuk shoot di satu spot saja. Berbanding kalau anda guna teknik yang lain, anda boleh pergi ke beberapa spot untuk anda ambil gambar-gambar yang lebih menarik. So, pastikan anda tahu dulu teknik apa yang anda nak gunakan untuk anda shoot bunga api ni. Kalau saya lebih suka untuk shoot dengan menggunakan teknik digital blending dan juga overlay. Overlay ni best sebab kita boleh dapat save gambar kita dalam format RAW. Kalau digital blending pula, kalau tempat tu foreground dia gelap, saya boleh shoot dulu gambar untuk exposekan foreground tu supaya menjadi cantik. Kemudian kita shootkan bunga api tu dengan exposure yang berlainan. Sebagai contoh, untuk foreground saya shoot selama 1 minit, tapi untuk bunga api saya shoot selama 4 ke 6 saat sahaja. Dalam Photoshop kita boleh blendkan dia untuk foreground dan juga bunga api tu menjadi satu gambar yang perfect. So, teknik mana yang anda selalu guna untuk shoot bunga api? Dan kalau anda baru lagi main kamera dan anda tak tahu berkaitan dengan teknik-teknik untuk shoot bunga api ni, anda boleh komen dekat bawah teknik mana yang anda nak tahu dan anda nak belajar untuk saya buat satu lagi video yang lebih mendalam berkaitan dengan teknik tersebut. So, kalau ada banyak permintaan, bolehlah saya buat next episode untuk terangkan berkaitan dengan teknik-teknik tersebut. Okey, ni adalah contoh. Okey, gambar ni merupakan gambar digital blending, di mana foreground untuk lokasi pada waktu tu agak gelap untuk kita shoot dengan exposure 4 ke 6 saat. Jadi, saya ambil siap-siap gambar background ni dengan exposure yang lebih cerah. So, bila tembak saja bunga api, saya boleh ambil gambar bunga api tu dengan exposure 4 ke 6 saat. Kemudian kita balik dan buat digital blending untuk blendkan bunga api dengan background. So, kita boleh dapatlah gambar background yang cantik dengan bunga api yang cantik. Kalau kita nak shoot gambar ni dengan exposure yang lama, sebagai contohnya 15 saat, so bunga api tu akan appear sebagai overexposed dan tak cantik.
Warna dia akan hilang bila bunga api tu overexpose. Alright, gambar ni juga adalah gambar overlay, di mana bunga api yang dekat bahagian bawah tu, yang rendah tu, dengan bunga api yang atas tu di-shoot berasingan dan diblendkan menjadi sekeping gambar. Waktu ni kamera tak boleh bergerak, kamera kena statik, dan kita ambil gambar beberapa keping sehingga kita dapat gambar yang cantik dan kita overlaykan dia menjadi sekeping gambar. So kalau kompo dia tak lari, tak bergerak, senang kita nak blend sebab kedudukan gambar tu sama. Alright, step yang keenam adalah anda kena setting kamera anda. So, setelah anda tahu teknik mana yang anda nak gunakan untuk shoot bunga api, maka anda kena tahu pula macam mana nak setting kamera anda tu. Okey, saya akan bagi setting untuk bunga api sahaja sebab untuk foreground, dia bergantung dekat lokasi anda. Ada yang foreground yang anda kena shoot sampai 30 saat, ada yang 15 saat pun dah okey, ada yang dekat tempat yang cerah mungkin 4 saat, 5 saat, 6 saat pun dah okey. So dia bergantung dengan lokasi. Tapi setting yang saya nak bagi ni adalah setting untuk bunga api. Setting terbaik untuk bunga api adalah f16 pada ISO 100. Okey, tapi anda tak bolehlah terlalu dekat dengan bunga api dan anda tak bolehlah terlalu jauh dengan bunga api. Kalau anda terlalu dekat dengan bunga api, maka dengan setting f16 dengan ISO 100 ni, bunga api tu akan overexpose. Dan kalau anda terlalu jauh, bunga api tu akan jadi terlalu gelap. So dia ngam-ngam lah. Kalau bunga api tu tembak, dia masih lagi berada di dalam frame gambar ni tu, maka ini adalah setting yang terbaik lah. So f16 dengan ISO 100. So untuk shutter speed pula, dia bergantung kepada jenis bunga api itulah. Kalau bunga api tu naik di satu tempat banyak, okey, macam ni, dia bertindih-tindih, maka anda perlu gunakan shutter speed antara 4 ke 6 saat sahaja. So kalau macam kita dekat Malaysia ni, biasanya bunga api kita macam tu lah, dia akan naik dekat tempat-tempat yang sama sahaja. So setting untuk kita adalah 4 ke 6 saat. Tapi kalau bunga api tu dia naik di tempat yang berlainan, macam firework show dekat tempat-tempat yang grand kan, dekat Jepun dan sebagainya. Sebagai contoh, dia naik dekat sini, dia naik dekat sini, dia naik dekat sini, dia naik dekat sini. So tak ada tempat yang overlap untuk bunga api ni. Jadi kalau tempat-tempat tu overlap, maka dia akan ada overexpose. So kita tak boleh shoot terlalu lama, takut ada bunga api yang datang overlap. Tapi kalau tak ada overlap, terserah kepada anda berapa saat shutter speed yang anda nak gunakan. So tak ada masalah. Ok, next kita kena letakkan kamera kita tu ke manual focus. Sebab kalau kita shoot dengan autofocus, so setiap kali habis saja exposure, kamera kita akan start untuk refocus balik. So kita dah rugi masa dekat situ. So sebaiknya kita letak kepada manual focus. Kita dah fokus siap-siap dan kita agak bunga api tu memang sharp, maka kita manualkan fokus dia supaya fokus tu tak bergerak. So kita boleh terus tekan shutter untuk setiap kali habis exposure di kamera kita. Ok, next adalah exposure delay mode. Exposure delay mode ni kita akan guna kalau anda gunakan DSLR. Kalau anda guna mirrorless, tak perlulah untuk letak exposure delay mode. Sebab exposure delay mode ni, dia akan delaykan sikit exposure setelah mirror flip up. So kalau anda gunakan DSLR, akan ada cermin dekat dalam tu yang akan flip ke atas macam ni, dan dia akan menghasilkan gegaran. So exposure delay ni, dia akan lambatkan sikit untuk waktu dia tangkap gambar tu. So gegaran yang dah terhasil daripada mirror ni, dia akan berhenti dulu, barulah dia start tangkap gambar. Next adalah self timer. Self timer ni anda akan guna kalau anda tiada shutter release kabel. Ok, kalau anda ada shutter release, tak kisahlah wireless ke ataupun yang kabel punya ke, anda boleh guna. Tapi kalau anda tiada shutter release, anda boleh gunakan self timer di kamera anda. So pastikan self timer ni adalah timer yang paling rendah lah. Jangan pula anda letak 10 saat. Kan bunga api tengah tembak, 10 saat baru kamera anda nak tangkap gambar, so dah rugi masa. So kalau anda boleh settingkan timer anda ni serendah yang mungkin, anda gunakan serendah yang mungkin. So untuk kamera saya boleh set 1 saat. So kita boleh gunakan 1 saat. Tapi kalau di kamera anda tu ada 2 saat, maka anda gunakan 2 saat. Alright, step yang terakhir adalah step yang ke-7, iaitu anda perlu pastikan bunga api anda tu tak overexpose. Ok, setting untuk aperture dan juga shutter speed ni sangat penting sebab kita nak jaga bunga api kita ni daripada overexpose. Ok, kalau anda boleh tengok gambar ni, anda boleh nampak yang color dia tu tak berapa cantik dah. Sebab gambar ni sebenarnya overexpose. Dan kalau kita zoom ke jalur bunga api ni, dia dah jadi warna putih sebab dia dah overexpose. Kemudian, kalau anda tengok dia punya jalur ni, dia menjadi terlalu panjang. Ok, kita comparekan dengan bunga api yang cantik, exposure yang cantik. Alright, bunga api ni, kalau anda perasan, color dia vibrant dan dia ada banyak color.
Sebenarnya bunga api yang kiri dengan kanan ni adalah bunga api yang lebih kurang sama. Dia tembak pun lebih kurang sama waktu dia. So pattern dia sebenarnya masih lagi sama. Tapi disebabkan bunga api yang kiri ni dia dah overexpose dan shutter speed terlalu panjang, maka jalur-jalur dia tu dia dah jadi terlalu panjang dan dia hilang detail. Kalau dekat kanan ni, kalau anda perasan dia ada 3 color untuk satu bunga api tu. Yang bahagian tengah tu color lain, kemudian yang panjang sikit dia color lain, dan yang hujung dia ada satu lagi color lain. So kalau exposure kita dah terlalu lama untuk bunga api ni, dia akan merge together warna-warna ni dan dia akan hilang detail dia tu. Okey, satu lagi contoh, gambar ni saya rakamkan dekat Tasik Darul Aman juga, tapi dalam event yang lain, tahun yang lain, dan gambar ni adalah single exposure. Okey, sebab foreground dia dengan bunga api exposure dia hampir sama, dalam 6 saat macam tu. So kita boleh dapat foreground yang cantik sebab pencahayaan waktu tu memang cantik, dan juga bunga api yang menarik. So kalau anda boleh tengok dekat gambar ni, bunga api ni meletup banyak dekat bahagian tengah tu. So walaupun exposure kita dalam 4 ke 6 saat, tapi disebabkan overlap tu sangat banyak, bukan 2 lagi dah, ada 3 ke 4 letupan dekat situ. So dia dah overexpose dekat kawasan tu. So bila overexpose dekat sini, color dia tu akan jadi hilang. Kalau anda tengok color dekat bahagian luar tu color merah, tapi dekat tengah tu dia dah ke arah putih dah. So kita nak elakkan overexposure untuk bunga api supaya kita dapat kekalkan warna bunga api tersebut. So bila kita dah setting siap-siap kamera kita ni dekat lokasi, kita tak tahu lagi macam mana exposure untuk bunga api tu terhasil. Jadi untuk first shot, kita tengok dulu bunga api kita tu adakah cantik ataupun tak. So jangan gelabah lah. Biasanya kalau orang gelabah ni takut bunga api habis kan, so dia gelabah, dia setting tak okey, dia shoot setting tak okey, dia shoot setting tak okey. So sampai habis bunga api tu pun setting dia masih lagi tak dapat. So pastikan anda tak gelabah. Anda shoot dulu gambar, kemudian anda tengok adakah gambar tu cantik ataupun tak. Kalau anda perlu naikkan lagi shutter speed ataupun turunkan lagi shutter speed, maka anda buat dan anda shoot lagi. Dan gambar kedua pula, anda tengok adakah dah okey ataupun perlu lagi penambahbaikan. So kalau dah okey, barulah anda boleh start shoot terus. Dah tak payah tengok lagi dah gambar lepas tu. Anda shoot, dah ada gambar yang cantik, ubah lokasi terus. So kita tak membazir masa dekat lokasi yang sama. So itulah 7 step macam mana untuk shoot gambar bunga api yang cantik. So nanti kalau anda shoot bunga api dengan menggunakan teknik yang anda pelajari daripada video ni, jangan lupa untuk tag saya dekat Instagram TheKai9000. Alright, kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan anda, dan jangan lupa untuk subscribe channel ni. Kita jadikan channel ni sebagai channel fotografi terbaik di Malaysia. So itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Bye bye. Nak tak kita orang shoutout Instagram korang yang gempak tu? Caranya adalah anda klik pada butang subscribe dan tekan butang loceng notification. Kemudian tuliskan nama Instagram korang, diikuti mesej yang anda nak sampaikan. Instagram terpilih akan dimasukkan di dalam video-video terbaru.